Bismillahirrahmanirrahim. Yang berhormat Datuk Haji Nur Azam bin Datuk Haji Osman, Datuk Bandar Majlis Bandaraya Johor Bahru. Yang berbahagia Tuan Haji Miswan bin Yunus, Setiausaha Majlis Bandaraya Johor Bahru. Yang berbahagia Puan Hajah Insinyur Nazatul Shima binti Muhammad, Timbalan Setiausaha Majlis Bandaraya Johor Bahru. Yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Aiman bin Haji Ahmad, Penolong Pengarah Khidmat Pengurusan Unit Ahli Wal Islam, Tuk-tuk Jabatan, Tuk-tuk Bahagian, warga kerja dan warga kota yang dirahmati Allah sekalian. Yang kita muliakan Tuan Guru kita Al-Fadhil Ustaz Abdul Syakur Muhammad Razi. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah kerana diberikan ruang dan peluang untuk kita bersama-sama dalam program Jom Mengaji, anjuran Majlis Bandaraya Johor Bahru. Sebelum tu, bagi yang mengikuti live di Facebook Majlis Bandaraya Johor Bahru, marilah sama-sama kita share lagi supaya lebih ramai yang lebih dapat manfaat. Jadi tanpa buang masa lagi, saya mempersilakan Al-Fadhil Ustaz Abdul Syakur bin Muhammad Razi untuk memulakan kelas kita pada malam ini. Falyatafaddal mashkura. Okey, terima kasih Ustaz Muhammad Amirul Akmal atas pembukaan majlis kelas Jom Mengaji kita pada malam ini. Terima kasih Ustaz Amirul Akmal. Uhayyikum bitahiyatil Islam tahiyatan tayyibatan mubarakatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نشكر الله على نعمة الإسلام والإيمان وهما نعمتان كبيرتان للإنسان نحمد الله تعالى ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. Yang berbahagia Datuk Bandar Majlis Bandaraya Johor Bahru, Datuk Haji Muhammad Nur Azam bin Datuk Haji Osman. Yang berbahagia Setiausaha Haji Miswan bin Yunus. Yang berbahagia Timbalan Setiausaha Engineer Hajah Nazatul Shima binti Muhammad, Penolong Pengarah Khidmat Pengurusan Unit Hal Ehwal Islam, bahagia Ustaz Aiman bin Ahmad, Ketua-Ketua Jabatan Majlis Bandaraya Johor Bahru, warga kerja Majlis Bandaraya Johor Bahru, seterusnya para penuntut ilmu Al-Quran yang dikasihi Allah sekalian. Jadi Alhamdulillah, kita rafakkan rasa kesyukuran kehadrat Allah Ta'ala dapat kita teruskan kelas Jom Mengaji kita pada kali ini. Jadi memandangkan kita nak dekat ambang Ramadan, jadi kita buat persediaan untuk khatam. Target kita ialah untuk khatam Al-Quran dalam bulan Ramadan. Jadi kita hari ini kita bincangkan tip untuk dapat khatam dengan mudah Al-Quran 30 juzuk di bulan Ramadan. Jadi insya-Allah kita mulakan yang pertama. Tip yang pertama. Bila kita nak membaca Al-Quran, yang pertama sekali kita kena buat persediaan. Yang pertama sekali kita kena buat persediaan. Persediaan awal. Itu yang pertama sekali. Persediaan awal. Kalau boleh catatlah. Nah, kalau kita malam ni kita nak bincang tentang persediaan baca Al-Quran untuk khatam 30 juzuk di bulan Ramadan. Okey. Yang pertama sekali, persediaan awal untuk kita bersedia membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Yang pertama sekali, kita mulakan persediaan awal itu, okey, yang pertama apa perlu kita buat? Mengenal pasti, okey, catat Ya. Okey, terus mengenal pasti tempat-tempat berhenti. Tempat-tempat berhenti untuk kita berhenti terus pada bacaan Al-Quran. Yang disebut sebagai waqaf. Kita berhenti, waqaf, dan
sadaqallah. Kita waqaf, iaitu kita berhenti dan kita tutup bacaan kita dengan sadaqallahul azim. Itu yang kita biasa baca, sadaqallahul azim. Ataupun apa yang Nabi sebut dalam hadis, kita waqaf, berhenti, kita terus baca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pun boleh juga tutup dengan bacaan zikir tersebut. Okey. Jadi nak berhenti ni, untuk kita tutup bacaan kita, bagi kita selesai baca Quran, kita tetapkan tempat berhentinya terbahagi kepada 240 perhentian atau tempat berhenti yang pendek. Tempat berhenti yang pendek ada 240. Itu yang pendek. Maksud pendek tu maknanya kita baca dalam anggaran masa 8 hingga 12 minit. Lepas tu kita sadaqallah. 8 hingga 12 minit. Tempat berhenti yang paling pendek. Dalam Quran disebut sebagai ain. Berhenti pada ain. Yang mana tandanya adalah tanda bintang. Tanda bintang. Okay, saya tunjukkan. Saya share skrin dulu sebab nak tunjukkan di manakah tanda bintang dalam Al-Quran itu. Okay, kita mula. Siapa yang ada Al-Quran boleh buka sekarang lah. Quran yang diguna pakai untuk kita baca dalam bulan Ramadan lah. Baca di bulan Ramadan. Okay. Jadi, kita buka sekarang Qurannya. Mula tanda berhenti yang pertama tu pada muka surat yang ke-5. Muka surat ke-5. Surah Al-Baqarah sekejap. Muka surat ke-5. Maknanya dia tanda bintang yang pertama, tempat berhenti yang pertama yang paling pendek daripada muka surat pertama tu Suratul Fatihah. Kemudian muka surat kedua Al-Baqarah ayat 1 hingga 5. Muka surat ketiga, saya besarkan. Muka surat ketiga sampai ayat 16. Belum lagi. Terus lagi. Muka surat keempat. Muka surat 4 sampai ayat 24. Muka surat 5 sampai ayat 25. Ada tanda bintang di situ. Itulah tanda bintang yang saya maksudkan. Tempat berhenti yang paling pendek yang pertama. Dia disebut sebagai ain ataupun satu ain. Nama lain bagi ain boleh juga dipanggil sebagai satu maqra'. Nama lain bagi ain juga boleh disebut sebagai satu rubu' atau 1/4. Ini tempat berhenti yang paling pendek. Kalau kita nak sadaqallah, kita sibuk ke ada urusan, masa kita ada 8 hingga 12 minit sahaja, kita boleh baca satu ain. Okay, tempat berhenti yang pertama yang paling pendek ialah muka surat 5. Itu ain yang pertama. Jadi dalam Quran ni ada berapa ain? Dia saya sebut tadi 240 ain. 240 ain. Kenapa saya menekankan tempat berhenti yang disebut sebagai ain ini? Kalau kita nak berhenti terus atau sadaqallah pada bacaan kita. Kerana ain ini merujuk kepada kesempurnaan makna bagi ayat yang kita nak tutup itu. Makna dari sudut cerita dan sebagainya lah. Itu sebab ain inilah tempat berhenti yang sempurna. Ada di kalangan kita berhenti dan sadaqallah pada muka surat. Kita berhenti muka surat 2, sadaqallah. Berhenti muka surat 3, sadaqallah. Tak boleh begitu sebab kita tak habis sempurnakan makna bagi cerita yang sepatutnya kita sempurnakan. Sebab ini dipanggil adab dalam membaca Al-Quran.
Sedangkan kalau kita baca novel, buku cerita, kita mesti akan habiskan bab 1. Walaupun dalam buku tu ada 20 bab, kita akan sempurnakan bab 1 tu sampai habis. Baru kita tutup buku kita tu untuk buat kerja yang lain. Ustaz, kalau kita Ya. kalau kita belajar tak apa Ustaz eh? Belajar tak apa. Kalau belajar kemampuannya berhenti setakat mana itu tak ada masalah. Tetapi bila kita sendiri membaca ataupun kita memang untuk fokus kepada bacaan kita sahaja dan tak ada sebab lain, tak ada sebab lain, kita baca yang terbaiknya berhenti pada ain. Ya, itu paling pendek. Itu saya kata tadi, yang paling pendek berhenti ni. Anggaran masa 8 hingga 12 minit. Jadi, adab baca Quran, tu saya kata persediaan awalnya apa dia? Sebelum kita nak baca Quran, kita lihat persediaan masa yang kita ada. Kelapangan masa. Tengok masa dulu. Ada berapa minit ada? Kalau ada 8 hingga 12 minit, baru kita baca Quran. Jangan baca Quran dulu, baru tengok jam. Itu satu kesilapan lah. Quran ni dia ada adab dia. Kalau kita nak baca, biar kita dalam keadaan yang bersedia. Itu saya kata tadi, persediaan awal. Pertama, kita set kita punya masa. Itu pertama, catat. Persediaan awal baca Quran, pertama kita set kita punya masa. Saya sebut tadi, 8 hingga 12 minit untuk selesai satu ain. Catat situ. Kalau tak ada 8 minit, ada dalam 6-5 minit, jangan baca. Jangan baca, sebab kita nak jaga adab tadi. Biar betul-betul kita bersedia. Sebab ini tempat berhenti yang paling pendek. Kita nak baca Quran, biar kita cukup kelapangan masa kita. Cukup kelapangan kita. Ini yang terbaik. Ini yang terbaik. Yang sepatutnya kita buatlah. Jadi kalau boleh, cari masa. Dapatkan 8 hingga 12 minit. Betul-betul ada masanya tu, baca Quran. Dan berhentilah pada tempat yang saya sebut tadi, ain. Itu yang paling pendek. Tempat berhenti yang terbaik. Okey? Okey, itu persediaan yang pertama. Tetapkan masa yang kita ada 8 hingga 12 minit, satu ain. Okey? Satu ain. Kalau ada lagi 8 hingga 12 minit lagi, 2 ain. Ada tambahan lagi masa 8 hingga 12 minit lagi, 3 ain. Okey, boleh Itu yang pertama. Tetapkan masa kita dulu, ada kelapangan tak? Dan tempoh yang saya sebut tadi, baru baca Quran untuk paling pendek dapat 1 ain. Ada lagi masa, tengok masa dulu, baru baca Quran. Ada lagi masa, tambah 2 ain, 3 ain, 4 ain dan seterusnya. Itu yang pertama kita kena buat. Tetapkan masa dan baru tetapkan ain yang pertama, kedua dan seterusnya. Jangan terus baca Quran tanpa tetapkan masa. Jangan. Dia akan berlaku seperti yang Haji sebut tadi. Berhenti mana-mana yang kita nak berhenti. Tak boleh lah. Jaga ni adab dalam baca Quran. Ni kata persediaan awal. Okey, itu yang pertama kena buat. Yang kedua, kita tetapkan jadual bacaan kita untuk 1 hari pula. Untuk 1 hari. Untuk 1 hari dalam bulan Ramadan. Bulan Ramadan ni susah juga nak dapat 30 hari dalam bulan Ramadan. Kadang 29 hari je. Sedangkan kalau kita baca 1 juzuk dalam 1 hari, kita perlu habiskan 30 hari untuk dapat 30 juzuk. Jadi susah juga nak khatam tu. Dapatkan 30 juzuk tu dalam tempoh 30 hari Ramadan bukan mudah. Yang terbaik lah, yang terbaik 1 hari kita kena dapat khatam 2 juzuk. Itu kena usahakan hari pertama Ramadan tu kalau boleh kita dapatkan 2 juzuk. Okey, kita bincangkan perhentian dia. Dalam 2 juzuk, 1 juzuk ada berapa ain? Catat 1 juzuk ada 8 ain. Catat situ. 1 juzuk ada 8 ain. Dah Dah. Kalau okey, kita ambil contohlah. Ambil juzuk pertama lah. Ada berapa muka surat? Ada berapa ain? 8 ain. 8 ain tu daripada muka surat pertama sampai muka surat ke-22. Ada 22 muka surat tau. 22 muka surat. Tengok. Saya cari sampai muka surat ke-22. 18, 19, 20, 21. 22. Ni. Sampai ayat muka surat 22 ni ayat yang teratas sekali.
Iaitu tu ain tu. Ain yang ke-8 untuk juzuk pertama selesai. Jadi maknanya ayat mesti sampai ayat 141. Muka surat 21 lah. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Sampai ayat ni, ayat 141, maknanya kita dah selesai satu juzuk. Maknanya apa dia? Maknanya 8 ain lah. 8 bintang. 8 bintang. Muka suratnya 21 selesai. 21. Muka surat 21 selesai. Banyak ke sedikit? Banyak. 21 halaman banyak. Itu baru satu juzuk, 8 ain. Biar kita nampak gambaran dulu. Maknanya banyak tu. Jadi kalau nak baca sekaligus satu juzuk 28 halaman bukan mudah. Itu sebab kena buat jadual. Okey, yang pertama tadi saya cakap apa? Tetapkan masa 8 hingga 12 minit untuk satu ain. Kemudian buat jadual. Kalau satu hari kena habis 2 juzuk, kita kena habiskan berapa ain? 8 kali 2 berapa ain? 16 ain. 8 kali 2 16. 16 ain kena habiskan. 16. Tu kena aturkan jadual. Okey. Contoh, kita ada berapa minit? Cari. Masa kena cari. Kita semua orang dapat 24 jam. Semua orang dapat 24 jam. Kalau kata sibuk, kita punya 24 jam ni semua orang sama. Jadi, itu masa kita kena aturkan betul-betul lah. Bulan Ramadan susun. Jadi, contoh kita buat satu jadual. Contoh satu jadual. Okey, kita kena buka satu pelan Kita buka satu pelan. Okey. Kita buat satu pelan. 2 juzuk kan? Okey, 2 juzuk. Kita buat subuh. Waktu subuh. Sekejap. Sebelum subuh lah. Selepas sahur. Contoh Lepas. Tu besar sangat. Lepas subuh. Kita cuba dululah. Cuba. Sebab 2 juzuk banyak ni. Kita kalau boleh sahur tu awal. Biasa kita sahur ni hari pertama awal bangun ni biasanya 4:30 dah bangun dah. Jadi mungkin pukul 5 tu kita dah siap mandi. 5 mandi. 5:30 lah. Kita dapat dalam 5:30 tu kita free lagi. Jadi untuk sampai pukul 6 ada setengah jam tu. Jadi sebelum subuh lah. Sebelum subuh berapa ain nak baca? Satu ain 8 hingga 12 minit. Sebelum subuh berapa ain nak baca? Ada setengah jam tu. Kita ambil 2 ain lah. Contoh jadual. 2 ain. Sebelum subuh. Selepas subuh berapa ain boleh baca? Agak-agak lah. 8 hingga 12 minit. Okay, 2 ain juga. Kita ambil jadual haji lah. Haji Mustafa. Haji kita pinjam haji jadual. Boleh je sebelum subuh boleh 2 ain. InsyaAllah boleh kot sebelum pergi kerja tu. Haji boleh dapat lah dalam 8 kali 2, 16 minit lah. Boleh, ada 16 minit. Boleh kot. 16 minit sebelum pergi, ni sebelum subuh ni. Sebelum subuh, 16 minit Haji ada, Haji baca 2 ain. Selepas subuh, Haji boleh, tak boleh? Haji kerja kan? Boleh lah 2 ain kot. Dia 16 minit tu boleh lah. 2 ain lagi. Okey. Okey, di tempat kerja, bila zuhur, kita tak dapat makan. Jadi waktu Haji ada berapa minit lagi? Sebelum zuhur. Lebih kurang 1 jam tak makan. Sebelum zuhur kan? Sebelum zuhur dengan selepas zuhur boleh. Okey. Gimana kan? Okey, sekarang ni dalam 12 minit 1 ain. Haji ada berapa minit? Agak-agak Haji ada berapa masa? Kalau ada 1 jam, berapa ain boleh habis? Ada berapa ain boleh baca ni agak? 1 jam. 4 ke? Berapa ain Haji boleh baca? 4 ain lah. 4 InsyaAllah 4 boleh kot. 4 ain Okey. 4, 5, 6, 7, 8. Haji dah dapat 1 juzuk. Sebelum zuhur dah habis 1 juzuk. Sekarang kita nak baca 2 juzuk ni. Okey, sambung. Lepas zuhur boleh?
Lepas Zuhur. Lepas solat Zuhur ada kosong tak Haji? Solat Zuhur. Lepas solat Ada Zuhur. kosong juga. Kerja dulu. Okey, kerja. Okey, selepas Zuhur tak ada. Asar, sebelum Asar ada masa tak? 8 minit ke Ada sebelum Asar? lebih kurang 8 minit kot. Dapat satu ain lah sebelum Hmm. Asar. Sebelum solat Asar ni, Haji dapat satu ain lah. Okey, selepas Asar, lepas solat Asar, sebelum sampai Maghrib, ada tempoh sebelum sampai berbuka. Boleh. Asar ni, selepas Asar ni cabaran dia apa dah? Cabaran ni kita fikir nak makan, kita nak pergi bazar. Tapi memang orang yang nak baca Quran ni, dia kena korbankan benda tu. Dia kena rancang apa? Kena planning. Orang yang kalau nak pergi bazar bukan haji. Bukan haji biar. Sebab kalau kita latih setiap hari, kita lah orang yang cari makanan, memang tak boleh baca lepas Asar. Sebab sibuk nak cari makanan. Yang terbaik lah cadangan saya Asar, selepas Asar ni kalau boleh makan ni, kalau boleh masak sendiri. Cadangan saya lah. Sebab kalau dah planning nak beli je kan. Nak beli tu memang tak sempat baca lah kalau selepas Asar ni. Haji, cadangan Haji beli kat bazar ke ataupun macam mana? Makanan ni lah. Ke masak sendiri? Biasa saya masak sendiri. Okey, kalau masak sendiri memang ada peluang. Selepas Asar. Boleh tulis sini. Selepas Asar. Berapa ain nak baca? 3. Okey, kita tulis dulu 3 ain. Okey, jap. Saya gariskan dulu. Untuk juzuk yang pertama selesai, saya gariskan kat sini. Okey, ini untuk yang atas yang atas ni dah 8 ain. Dah selesai 8 ain. Sekejap. Sekejap kita buat jadual dulu. Sekarang ni sambung lagi Sekejap. Alright. Terus. Selepas Asar 3 ain. Haji ada 3 ain, lepas tu masuk Maghrib. Okey. Lepas Maghrib Haji nak sambung makan macam mana? Biasa lepas Maghrib ada orang sambung makan. Oi, boleh tahan Ji, lapar Ji. Kalau orang yang nak betul-betul khatam, dia kena disiplin. Dia kena betul-betul lepas Maghrib tu kalau boleh lah dia kena lawan lah. Kalau boleh makan tu lepas Maghrib tu dia kena buat jadual, jangan makan lah lepas Maghrib kalau boleh. Sebab nak baca Quran. Okey, itu orang lain saya tak pasti. Haji sekarang ni. Sekarang ni jadual Haji. Haji lepas Maghrib makan lagi tak? Ke Haji nak baca Quran? Dia kena buat pilihan tu je. Nak baca Quran apa? Itu Haji kena betul-betul pasal niat, kena kuatkan tekad. Sebab apa? Memang ada orang lepas Maghrib tu dia akan sambung makan berat sikit lah. Dia makan kurma je tadi, dia solat dulu. Jadi kalau Haji dapat cepatkan masa buka puasa tu, makan kurma, makan nasi sekali, makan tak payahlah banyak, makan untuk supaya lepas Maghrib tak payah makan. Ini masing-masing punya cara lah. Sebab kita nak pulun 2 juzuk ni bukan senang. Bukan senang. Kena pandai-pandailah curi masa untuk makan nasi tu. Pandai-pandai. Jadi Haji pilih untuk baca Quran lepas Maghrib. Tahniah saya ucapkan. Bukan senang. Tapi Haji tekad untuk habiskan 2 juzuk. Lepas Maghrib Haji nak baca berapa ain? Selepas Maghrib. Ada 1 je. Okey, selepas Maghrib. 1 ain. Sekejap. 3, 4, 5. 5 ain Haji. Jadi Haji ada masa selepas solat tarawih tau. Selepas tarawih Haji perlu ada 3 ain lagi untuk habis. Selepas solat tarawih saya tanya Haji. Haji selepas tarawih biasa kita letih Haji. Ini kita bincang sama-sama tau, untuk ni hati ke hati untuk semua orang. Biasa lepas tarawih memang letih. Tapi bagi orang yang target dia memang nak khatam Quran, dia kena lawan. Lepas solat tarawih set, jangan nak makan, jangan nak tidur, jangan buat benda lain. Mesti baca Quran, lawan semua benda. Nak main mercun, kalau budak-budak nak main mercun, ada yang nak sambung makan, nak moreh. Dia tak boleh dah. Kat situ dia kena disiplinkan diri. Lepas sembahyang tak boleh duduk dengan kawan, buka Quran terus. Memang begitu cara dia. Saya tanya Haji dulu. Haji nak duduk dengan kawan ke, nak moreh ke, nak baca Quran? Ni lepas tarawih ni. Putuskan betul-betul. Baca Quran. Tahniah Haji. Ni bagus. Ini yang kita nak ni. Sebab memang
cabaran banyak tu. Lepas tarawih, ya Allah, makanan waktu itulah orang buka hidang makan atas meja kat masjid ke surau ke. Semua kumpul nak makan. Moreh kata kan. Dia ada makanan ringan lah tapi boleh tahan lah, sedap juga kan. Kuih-kuih ke apa kan. Okey, jadi Haji saya ucap tahniah dulu. Haji pilih untuk baca Quran. Tu Haji berjaya mengatasi cabaran yang terakhir iaitu lepas tarawih. Sekarang saya tulis selepas solat tarawih. Selepas tarawih. Tarawih lah Haji nak baca berapa ain? Ini kan tanya Haji ni. Haji letih je tapi Haji tu kan tanya Haji. Dah hati hati. Haji nak baca berapa ain? Satu ain. Tiga ain. Habiskan Haji. Memang kena habiskan Haji. Memang kena habiskan 3 ain ni. Sebab nak settlekan 8 ain. Okey, sekarang kita kira. 3, 4, ni dah 6 dah ni. 6, 3, 6, 7, 8. Jadi Haji dah dapat 8 ain. Sekejap, kita tulis dulu. Okey. Inilah jadual yang patut kena buat untuk semua orang. Ini jadual Haji Mustafa. Yang rakan-rakan lain pun kena buat. Kalau satu hari kita mesti khatam 2 juzuk. Kalau tidak, kita tak mampu nak khatamkan 30 juzuk. Sebab apa? Sebab cabaran dia 10 malam terakhir tu kita dah fokus untuk yang lain. Kita nak tidur awal, nak bangun malam. Belum lagi nak masak lemang lagi. Belum lagi nak tukar langsir. Itu cabaran besar. Ini pun dah besar cabaran dah. Kat mana cabaran dia besar? Kat sini. Saya tunjukkan cabaran yang besar. Kat mana cabaran yang besar? Sebelum subuh ini. Sekejap. Saya tulis dulu. Sebelum subuh apa cabaran dia? Saya tulis siap-siap supaya semua nampak cabaran dia. Sebelum subuh ni, yang orang tewas nak baca Quran ni, sebelum subuh ni, apa cabaran dia? Cabarannya ialah tidur semula. Tu cabarannya. Siapa yang tidur sebelum subuh lepas sahur tidur balik, tak dapatlah baca Quran 2 ain. Sorry. Tu cabaran pertama. Biasa anak-anak lah. Orang tua saya tak pasti. Yang kedua, cabaran yang kedua. Selepas subuh tidur balik pun sama juga. Biasa time cuti lah. Tidur semula. Sebab mengantuk. Lepas makan biasa mengantuk. Dapat lawan ni baru dapat lagi 2 ain. Kemudian sebelum zuhur biasa tidur. Tidur juga. Cabaran dia tidur. Tapi kalau dapat lawan tidur ni untuk baca Quran, insya-Allah dapat 4 ain. Sebelum asar, apa cabaran sebelum asar? Tidur juga. Tidur. Tapi kalau lawan berjaya, dapat lagi 1 ain. Macam Haji buat ni lah. Selepas asar, lagi mencabar. Selepas asar ni, apa cabaran biasa selepas asar ni? Selepas asar ni apa? Biasalah orang buat apa je? Biasanya lah. Terbayang apa selepas asar ni? Biasanya lepas asar balik kerja kan? Dan lepas solat, biasa buat apa ni selepas asar ni? Bazar. Pergi bazar. Ini biasa semua orang buat. Pergi bazar. Siapa pergi bazar? Tak salah pergi bazar. Tapi memang dia tak akan dapat lah baca Quran untuk 3 ain ni. Kita tulis siap-siap. Kita bincang sama-sama. Ni Haji jadual. Yang warna merah ni kena beri perhatian sikit. Lepas tu, selepas asar memang pergi bazar lah. Memang susah lah. Cabaran dia kat situ. Selepas maghrib. Apa cabaran selepas maghrib? Lepas solat maghrib ni, apa cabaran biasa? Dari hati. Jangan makan. Sambung makan. Memang biasa buat macam ni. Sebab kita makan kurma dulu. Tapi memang nak macam mana kalau nak disiplin nak dapat baca Quran, memang kena tak boleh makan maghrib tu. Makan sebelum maghrib tu kena pandai-pandai. Nak celah sikit, makan nasi sikit. Sebab bila lepas maghrib, kita ada masa singkat. Kita hanya boleh dapat 1 ain tu dah syukur lah. Okey. Apa cabaran selepas tarawih? Selepas solat tarawih, apa cabaran? Tidur. Kamori lah. Pertama tidur. Cabarannya orang nak terus tidur lagi. Makan more.
Murih. Nampak? Banyak tak cabaran? Tembak. Warna merah tu boleh nampak tak yang warna merah tu? Cabaran dia. Nampak tak? Nampak. Itu saya kata bukan mudah baca Quran ni. Sebab cabaran dia tu. Bukan mudah. Jadi, ini persediaan yang kita kena buat daripada sekarang. Okey, sekarang kita selesaikan. Kita selesaikan satu-satu masalah yang warna merah ni. Kita letakkan dalam kurungan warna lain lah memang masalah tidur semula ni memang betul. Masalah tidur semula ni memang betul. Jadi sekarang kita sama-sama sertakan. Mari kita bincang. Kita bincang sama-sama. Warna apa nak letak ni je? Ungu dah ada. Warna pink lah. Warna ni lah. Okey, sekarang mari kita settlekan. Macam ni nak elak tidur semula ni sebelum subuh? Kalau boleh lepas sahur, kita cepat-cepat mandi. Orang yang mandi, dia akan segar. Bila segar, dia tak mudah ngantuk. Mandi, mesti kena mandi. Memanglah sejuk. Ini kita nak settle kan. Kalau tak mandi, mengantuk tak? Jangan mamai mengantuk dia kalau tak mandi. Memang. Sebelum subuh, sama juga dengan selepas subuh. Mandi awal. Mandi. Okey, ada tip lain tak? Ni yang biasa saya buat lah. Saya cakap saya lah. Saya mandi. Mesti mandi. Lepas mandi ni, sebelum subuh dan selepas subuh ni, insyaAllah boleh bertahan. Mata dia tak ngantuk teruk sangat lah. Itu pengalaman saya lah. Ada cadangan lain tak selain mandi? Ada cadangan, beritahu Kita nak bantu ni. Sama-sama di kalangan kita. Tak boleh. Kita tak boleh bincang seorang-seorang. Sebab kadang-kadang kawan-kawan kita pun ada idea-idea yang membantu. Selain mandi lah. Okey. Kalau ada idea, beritahu. Ya. Senaman ringan. Senaman maknanya tak payah mandi lah. Senaman je. Senaman ringan ke macam mana? Mandi juga tapi senaman. Lepas tu senaman lah. Senaman ringan Senaman ringan. Okey. Senaman ringan. Alright. Itu dia. Senaman ringan. Untuk bagi sampai berpeluh ke, Haji? Tak payah berpeluh. Lagi panas badan aja. Senaman. Senaman ni senaman ringan lah Okey, 2. Okey, cantik. Seterusnya, sebelum zuhur ni, macam mana nak atasi ngantuk untuk tidur ni? Adakah perlu kita tidur dalam 5 minit, 10 minit? Nak tahu tu. Sebab kalau kita tidur, kita tak ada planning nak tidur 5 minit, 10 minit, dia akan tidur terus tau. Tidur habis waktu rehat kita tu tidur terus. Dia punya kesan dia. Jadi nak atasi tidur terus ni, ada cadangan tak? Untuk sebelum zuhur. Tidur sebentar boleh kan? Ustaz? Boleh. Tapi kena pasang niat. Ni memang niat tidur berapa minit? Tidur berapa minit? Ni kita nak atasi ni. Tidur. Niat memang betul niat Ustaz. Tapi kalau dia tertidur terus. Macam dia, okey. Tidur. Okey, berapa minit? Jangan tetap dulu masa dulu. Berapa minit tidur ni? 10 minit ke 5 minit? Lebih kurang 5 minit lah. 5 minit saja je Tidur 5 minit. Dan minta dikejutkan. Okey, ini biasa saya buat lah. Tidur 5 minit hingga 10 minit boleh, tak ada masalah. Dan minta orang yang tak tidur, kawan ke siapa, kejutkan. Kita kena ada orang yang bantu kita. Ataupun pasang jam. Boleh je Ini yang kita boleh buat. Jangan kita sebab kita nak atasi masalah, Haji cakap adalah takut tertidur terus. Minta orang terdekat yang kita kejutkan. Beritahu dia minit ke berapa, kawan ke, anak ke, isteri ke, suami. Minta dibantu sebab dia tak tidur kan. Minta dia tolong kejutkan. Boleh je? Itu tip, antara cara lah. Jadi bila dikejutkan, kita akan bangun dan kita dapat 4 air ni. Okey, seterusnya. Tidur sebelum asar. Sebelum asar ni, kita ada rehat, ada waktu rehat sebelum asar tu. Nak makan tak ada, tapi kita standby untuk solat asar. Dalam tempoh nak tunggu ke solat asar ni, biasa kita akan tidur lah. Ada cara pun lebih kurang sama lah.
Caranya, kita akan tidur 5 minit. Sama macam yang atas dia. Penyelesaian dia. Okey. Okey, jap saya padam dulu. Tidur 5 minit. Dan minta Bukan. dikejutkan. Sebab tidur sedap je. Tidur time lapar ni, lain macam tidur je. Memang kena ada benda. Dikejutkan ni contoh ada jam, pasang niat, minta Allah Ta'ala bantu, ataupun minta bantuan kawan. Orang yang terdekat kita lah, siapa lah. Kejutkan. Okey. Pergi bazar Ramadan. Macam ni cara nak selesaikan supaya kita tak pergi bazar ni. Sebab pergi bazar, minta maaf lah, memang tak baca Quran lah. Dah pernah buat. Bila dah pergi bazar, Tahu jalan. okey, apa cara nak selesaikan untuk pergi bazar ni? Masak sendiri. Jadi, Masak sendiri. Lagi ada cadangan lain selain masak sendiri? Kirim Order. kat kawan. Kirim. Kirim kat kawan. Kirim. Grab. Kirim. Grab start Grab. Grab. Boleh kirim lah tu. Kirim. Kirim beli makan. Kirim daripada orang lain. Kirim je lah. Kirim ni orang faham lah tu. Kirim tu maksudnya kita minta orang lain belikan. Senang cerita. Okey, selepas maghrib. Memang sambung makan. Saya tak cakap online, saya cakap saya juga. Sebab kita nak jadi imam ni makan terpaksa sikit. Nanti kan dia susah nak jadi imam. Saya cakap saya. Biasa lepas maghrib ni sambung makan. Memang kalau buat macam ni memang tak bacalah Quran. Okey, macam mana kita nak bantu diri kita supaya kita tak sambung makan lepas maghrib? Nak baca Quran ni. Kena buat pilihan. Memang kena bincang hari ni. Macam mana nak elakkan sambung makan? Selepas maghrib ni. Kalau nak baca Quran lah. Kalau tidak, tak dapat lah. Dapat makan lah. Makan dapat. Caranya ialah makan waktu berbuka sahaja. Makan waktu berbuka sahaja. Kan lebih sikit lah. Makan lebih sikit. Tak sempat. Waktu buka tu orang lain memang berbual. Kita jangan berbual. Makan, gunakan masa dengan betul-betul. Makan, fokus pada makan. Makan. Lepas tu minum. Ambil ruang sikit air. Minum air. Air lepas maghrib boleh minum. Minum sikit tak apa. Lepas maghrib tu masa baca Quran boleh. Selain kita minum sikit. Tak ada masalah. Yang penting dapat baca Quran tu. Sebab kita kena buat pilihan. Kalau tak buat jadual macam ni, kita akan tension. Tertekan tau. Betul? Orang tengah makan, kita tak dapat makan, kita tension. Dia akan beri tekanan pada kita. Dengan nafsu kita lagi nak makan, meleleh liur lagi. Jadi, settlekan hari ni. Jangan main. Saya cakap diri saya lah. Meleleh liur. Nak makan lapar perut. Tapi, okay. Jadi, cuba gunakan sebaik-baik masa yang ada maghrib tu. Pertama, jangan berborak. Jangan bergerak di tempat lain. Makan dengan sebaiknya. Ambil masa makan tu tak perlu banyak. Makan yang kadar yang sepatutnya lah. Kita makan cukup. Habis. Okay. Ini kena disiplinkan. Ini nama disiplin. Untuk dapatkan target 2 juzuk satu hari. Habis makan buka. Itu cara yang tak ada cara lain lah. Selepas tarawih. Kita nak elak tidur ni dan makan morin ni. Nak buat macam mana? Lepas tarawih ni. Cabaran ni. Lepas tarawih jangan main. Ngantuk lepas tarawih. Malam pertama memang tak ngantuk. Cuba malam ke-4 ke-5 dah ngantuk lepas tarawih. Letih. Puasa letih. Okey, apa perlu buat untuk selesaikan masalah tidur dan makan morin ni? Lawan Ustaz. Lawan. Okey, apa buatannya apa? Kita nak
nak bertindak ni? Apa kena buat ni? Kita Terus kita ambil Quran terus baca lah. yeah, betul. Cara dia lepas solat tarawih jangan bangun. Jangan bangun. Jangan sekali-kali bangun. Ini tip Jangan sekali-kali bangun toleh ke belakang, tengok muka kawan. Jangan tengok muka kawan. Oh jangan. Muka kawan ni sangat mencairkan kita. Kita tengok muka kawan, kawan dah senyum kat kita, habis. Jangan, sebab dia kalau dah tengok muka kawan, dia akan mula ayat power dia. Jom. More. Dia ayat-ayat power member ni lemah kita. Jangan tengok muka kawan. Lepas saja tarawih, habis selawat doa, terus ke depan, ambil Quran, duduk di satu sudut, terus baca Quran. InsyaAllah kawan-kawan tak kacau. InsyaAllah kawan-kawan tak berani kacau. Saya ulang sekali lagi. Itu tip yang saya buat lah. Sebab kawan-kawan menunggu, itulah waktu nak berborak, itulah waktu nak semua benda lah. Okey, jadi selepas tarawih terus baca Quran. Terus baca Quran. Memang tak ada cara lain. Jangan toleh kiri kanan. Nampak muka kawan habis. Terus baca Al-Quran. Buat begini setiap hari. Terus ambil Quran, jangan toleh kiri kanan, terus baca, insya-Allah orang tak kacau. Siapa pun tak akan kacau kita. Melainkan memang mereka betul-betul nak jumpa kita. Kena buat isyarat lah lepas mengaji. Ataupun itu pandai-pandai lah. Dengan hikmah masing-masing lah. Jadi cara dia tu memang itu. Terus ambil Quran, terus baca. Terus baca Quran. Nampak tak? Besar tak cabaran dia? Untuk ni baru hari pertama ni. Besar tak cabarannya? Besar je. Ini jadual. Ini kita pinjam jadual haji ni. Haji Mustafa punya jadual kita pinjam, nampak? Ya Allah. Nampak tak? Bukan mudah untuk buat jadual untuk berjaya hari pertama. Kalau hari pertama berjaya buat begini, kita dapat atasi cabaran. Ni cabaran ni. Tidur semula. Pergi bazar Ramadan. Sambung makan lepas maghrib. Tidur atau makan more lepas solat tarawih. Ini cabaran, nampak macam mudah. Ini yang kita nak lawan ni, nafsu kita ni. Ini yang kita nak lawan. Sekiranya kita berjaya, tahniah diucapkan. Alternatif jalan kita dah bagi. Warna pink tu kita dah bagi cara-caranya. Okay, tip berdasarkan pengalaman kita semua. Kawan-kawan kongsi sikit. Inilah tip yang kita perlu lakukan untuk kita selesai 2 juzuk hari pertama puasa Ramadan. Kalau hari pertama berjaya 2 juzuk, hari kedua dah ringan. Dia yang berat hari pertama ni. Pendek kata, apa saja benda kalau kita nak memulakan susah. Bila kita dapat memulakan dengan berjaya, biasanya hari berikutnya lebih mudah. Siapa yang tak berjaya hari pertama, jangan cerita hari kedua. Okay, saya cakap di saya lah sebab ni pengalaman sama-sama lah. Kita sama-sama hadapi. Nampak kita tunjukkan cabaran dia, apa dia. Okay? Dia punya cara atasinya sekali lah. Mudah-mudahan kita dapat selesai 30 juzuk di bulan Ramadan. Ini yang saya cerita ni untuk khatam 30 juzuk individu, bukan berkumpulan ini individu. Okey. Habis perbincangan kita contoh jadual, dan setiap orang boleh buat jadual masing-masing. Terpulang macam mana nak susun ain tu, berapa ain nak baca. Yang penting selesai 16 ain. Itu yang penting. Satu hari 16 ain selesai. 16 hari. Okey, kita buka soal jawab perbincangan. Okey. Bincangan. Okey, ada soalan-soalan tak yang timbul di bulan Ramadan? Kita bincang. Nak selesaikan sekali. Di bulan Ramadan ni apa masalah? Solat tarawih ke? Apa masalah lagi? Apa masalah bulan Ramadan ni? Masalah imam baca laju ke? Apa lagi masalah? Ni kita nak settlekan hari ni juga. Settlekan sekali lah selain baca Quran ni. Sebab benda-benda tu kadang-kadang mengganggu ibadah kita juga. Okey, ada soalan nak tanya atau nak baca ataupun nak
Ustaz, selalu kalau kat surau dia ada buat bacaan baca Quran sekali dengan selepas tarawih tu, Okey. kumpulan. Mhm. Jadi kita nak join sekali ke atau macam mana tu? Itu saya kata tadi, itulah cabarannya. Lepas tarawih ada tadarus ramai-ramai, ya. Tadarus, kumpulan. Tadarus berkumpulan Hmm. bulan Ramadan. Itu antara cabaran lah. Antara cabaran-cabaran yang kita perlu lalui lah. Perlu lalui. Kalau macam saya tak itu masing-masing cara lah. Kalau macam saya baca Quran sendiri. Sayalah. Sebab tu saya kata tadi. Kita kalau tak mampu, kita jangan tinggal semua. Kita buat kadar kita mampu. Kalau tak mampu kita nak baca dengan kumpulan, jangan tinggal individu. Kalau tak mampu individu, jangan tinggal kumpulan. Kurang kita baca lah duduk dalam kumpulan. Walaupun tak dapat 30 juzuk, dapat 2 juzuk sebulan pun okey. Sebab kita duduk dalam kumpulan tadarus. Betul tak? Betul. Isunya sekarang ni, dua-dua tak dapat. Hmm. Tadarus ramai pun tak baca, individu pun tak baca. Jadi saya cakap Haji tadi dia macam ni. Jangan kata apa, tadarus individu pun nak, tadarus beramai-ramai pun nak. Nanti bila tak mampu, apa berlaku pada kita? Tinggal semua. Kita akan tertinggal. Jadi pendapat saya macam ni. Kita buat pilihan lah. Kalau nak baca beramai-ramai, kita tahu memang kita tak akan khatam untuk individu punya. Sebab apa? Kita akan miss. Sebab kita nak dapat 2 juzuk bukan senang je. Kita terpaksa korbankan kumpulan tu. Boleh faham tu? Terpaksa korban sebab nak dapat individu khatam 30 juzuk bukan senang. Inilah cabarannya. Kalau Haji dah pilih yang berkumpulan, jadi kalau kita contoh Haji tak dapat habis 30 juzuk, dapat 18 juzuk pun okey. Tak dapat 18 juzuk, dapat 6 juzuk pun okey. Sebab kita dah duduk dalam kumpulan-kumpulan ni. Duduk dalam kumpulan, memang dia akan tarik kita punya masa individu. Faham tak? Jadi saya bagi pendapat macam ni. Kalau kita betul-betul nak 30 juzuk, kita tak boleh join kumpulan. Untuk dapat 30 juzuk. Tapi kalau kita kena korban, Ustaz. yes, kalau kita nak masuk berkumpulan, tak dapat 30 juzuk tak apa. Sebab bila berkumpulan, kita hanya dapat mampu dalam belasan saja. 30. Itu biasa. Di saya jugalah. Kadang dapat 18 juzuk je sebulan. Tak apa. Itu saya kata, kalau tak mampu habis semua 30 juzuk, jangan tinggal semua. Jangan tinggal semualah. Tak dapat 30 juzuk, tak naklah baca. Tak boleh macam tu. Baca dalam kumpulan pun tak apa. Dapat 3 juzuk sebulan pun tak apa. 2 juzuk sebulan pun tak apa. Sebab kita duduk dalam kumpulan kan. Baca bergila-gila memang tak habis. Bila Haji tanya bab tadarus, join lah. Tak ada masalah. Habis baca individu baca juga. Itu saya kata tadi. Baca individu baca juga. Cuma lepas tarawih tu kita tak dapat lagi 3 ain. Kita hanya dapat 5 ain yang siang tadi. Lepas maghrib je dia dapat. Jadi setiap hari macam tu. Kita hanya dapat 1 juzuk, 8 ain, tambah lagi 5 ain saja. 3 ain tak dapat. Setiap hari macam tu. Sebab kita nak join kumpulan tadarus. Jadi setiap hari tak dapat 2 juzuk lah. Dapat Puji. Okay, kita dapat, sekarang kita kira itu sebab target biar 2 juzuk. Sekarang kita kira. Kita dapat 8 ain tambah 5 ain. Berapa ain dah? 13 ain. Okey. 12 ain. Kalikan 20 hari. Cuba kali. 12 ain kali 240 ain. Okey, betul Kalau 30 juzuk 240 ain. Kita dapat satu hari 12 ain saja. 12 ain Okey, jadi kita perlukan berapa ain lagi? Okey, cuba kira. Saya bagi kerja elakkan ngantuk ni. Kita satu hari dengan kita join tadarus Quran di masjid, tolak 3 ain lah. Kita hanya dapat 12 ain. Okey, dapat 12 ain satu hari. Okey, kita perlukan berapa hari untuk dapat 240 ain? Cuba kira. Apa yang ni tolong kira? Kita bincang sama-sama. Saya tak ada kalkulator ni. Sebab kita nak catat ni. Ini kita guna jadual haji dulu. Kita pinjam haji jadual secara realiti ni.
kita dapat 12 ain saja. 12 ain. Satu hari 12 ain. Bagi 12 ain sehari. Ini individu dapat 12 hari sain. Jadi kita perlukan berapa hari untuk dapat 240 ain? $20 hari Ustaz. 20 hari 12 ain sehari, jadi 240 ain Bagi 12. bagi 12. Bagi 12. Ya. Sama dengan 20. 20 hari. Ya. Nampak? Itu sebab kita bincang macam ni Haji. Masalah Haji tu tetap memang jadi masalah. Tapi kita walaupun kita join tadarus, kita tetapkan tadarus lepas tarawih je. Waktu lain jangan tadarus lah. Tadarus yang berkumpulan. Jadi kita dapat dua-dua. Tadarus pun kita dapat bantu. Yang dalam tempoh 20 hari Ramadan kita boleh habis tak? Boleh. Sebab kita hanya perlukan 12 ain satu hari. Untuk khatam 30 juzuk kita perlukan 20 hari. Jadi sempat tak habis Ramadan? Kita dapat 30 juzuk, sempat tak? Sempat. Jadi soalan haji dah selesai. Individu pun dapat, tadarus kumpulan pun dapat. Dan saya lebih mencadangkan join lah kumpulan tadarus untuk majlis, untuk aktiviti Masjid Surau. Sebab apa? Itu aktiviti tahunan. Siapa lagi yang nak hidupkan aktiviti dalam takwim masjid dan surau? Itu dah tertulis dah. Setahun punya aktiviti takwim tu, tadarus bulan Ramadan, majlis khatam bulan Ramadan, itu kita kena bantu. Jangan sebab apa? Itu kita bincang macam ni. Walaupun kita join, kita jangan risau. Individu kita tetap dapat khatam. Sebab apa? Dia hanya memerlukan 20 hari je. 20 hari sahaja untuk khatam. Masih boleh sempat khatam 30 juzuk. Walaupun join kumpulan tadarus. Okey, ni kita pinjam jadual haji tau. Ni haji punya jadual tau. Ni bukan orang lain punya. Tapi syarat contoh jadual macam ni lah. Okey, selesai haji soalan haji. Ada soalan lain? Maknanya boleh khatam juga individu, tak ada masalah. Soalan lain ada? Nak bincang? Silakan. Soalan lain kalau tarawih kalau buat 11 itu macam mana? Tarawih solat berapa rakaat? 8. 8. Boleh. Dia bergantung pada diri kita lah. Kata dia, kalau kita betul-betul nak khatam Quran, kita kena ikut kemampuan kita. Kalau kita solat 8 rakaat dengan witir 11, kita nak baca Quran ni. Itu target. Kalau kita tak mampu, contoh kita solat 20 rakaat kan, sampai dengan witir, kita sampai lewat malam dan kita nak baca Quran tak mampu, nak habis target kita. Itu saya kata tadi, ikut kemampuan. Lagi-lagi hari pertama Ramadan, rancang betul-betul jadual. Kalau haji, tak ada, dua-dua tak ada masalah. Nak habis sampai 23 boleh dengan witir, nak habis 11 untuk solat 8 rakaat pun boleh. Itu tepuk dada, tanya kemampuan dirilah, tanya iman kita masing-masing lah, kemampuan diri. Tapi yang penting Qurannya, targetnya kena capai lah. Boleh? Macam tu kaedah. Dua-dua tak masalah. 8 rakaat ikut sunnah Nabi, 20 rakaat ikut sahabat Saidina Umar Al-Khattab. Tak ada masalah. Dua-dua tak salah. Cuma siapa jawatan kuasa masjid ikut perkeliling lah. Memanglah dua-dua betul. 8 boleh, 20 boleh. Tapi siapa jawatan kuasa masjid, perkelilingnya mesti solat 20 rakaat. Itu mesti kena buat lah. Kalau haji bukan AJK, bukan imam ataupun yang bertugas, haji nak buat 8 pun tak ada masalah. Kita kena letakkan fakta tu dengan jelas. 8 rakaat pun okey, 20 rakaat pun okey. Tepuk dada, tanya. Okey, habis soalan kedua. Lagi? Ada soalan lagi ni bincang? Tanya.
Boleh kita bincang sebelum bulan Ramadan. Tak ada masalah. Sebelum Ramadan tiba. Ramadan tiba. Apa kalau tak, ini hari last ya? Kita pertemuan kita ni minggu depan. Kelas 20 hari bulan. Minggu depan 20 hari bulan lah. Ada lagi satu lah. ada sekali lagi tak? Ada sekali lagi lah pertemuan. Tak ada masalah kalau tak ingat lagi ni nak tanya 20 Ramadan tu. Kalau kita ada lagi, boleh standby lah soalan. Sebab nak beritahu soalan tu kena tenang-tenang cari kan. Kadang tak jumpa soalan nak tanya hari ni kan. Tapi kalau ada boleh tanyalah. Ada sikit masa gini. Nak tanya, nak bincang. Okey, jadi sementara nak tanya tu saya bagi panduan seterusnya. Okey, ini tip ini baru tip yang pertama. Saya ulang sekali. Kita ulang balik kita punya tip tadi. Tip yang pertama, tetap masa tu kena tetap dulu 8 hingga 12 minit. Yang kedua, tetapkan berapa ain nak baca dalam satu hari. Tip yang kedua. Kalau nak baca 8 ain, 1 juzuk lah. Kalau 16 ain, 2 juzuk. Tetapkan. Kemudian tetapkan bila kita nak khatam. Yang ketiga, nak khatam hari ke berapa? Kena tetapkan. Kemudian kita bahagikan macam ni. Kalau kita nak berapa ain dapat? Bahagikan 240 tu bahagikan berapa ain kita dapat. Kat situ nak tentukan hari. Ikut kemampuan diri. Itu saya kata ikut kemampuan diri. 240 ain bahagikan berapa ain kita mampu satu hari. Bahagikan supaya kita dapat 20 hari ke 21 hari ke 22 hari. Okey, dah tu yang ketiga, tip yang ketiga. Tip yang keempat, pastikan untuk kita khatam 30 juzuk ni, pastikan kita guna Quran yang sama. Tu tip yang keempat. Quran yang sama, jangan tukar-tukar Quran, nanti tersilap. Takut terlangkau ataupun tersalah. Guna Quran yang sama. Itu tip yang keempat. Tip yang kelima, Quran itu pastikan dia Quran yang ada terjemahan di bawah setiap kalimah. Tu yang terbaik lah. Kenapa kena terjemahan? Sebab masa kita baca Quran nanti kita akan jumpa macam-macam perkataan yang tak boleh baca. Yang susah nak baca, tak ada baris sebagainya. Jadi kita perlukan terjemahan ni untuk memahami makna perkataan, terutama untuk kita gunakan ketika waqaf dan ibtidak. Jadi kalaulah kita tak tahu nak waqaf dan ibtidak, nak berhenti kat mana, nak mulakan balik kat mana, tak tahu. Kalau boleh Quran yang kita pakai tu, pertama ada makna bawah dia. Yang kedua ada tanda waqaf dan ibtidak. Contohnya dia ada warna biru ke, warna biru tu kena buat apa, warna hijau kena buat apa. Supaya kita baca Quran tu tidak salah dari sudut makna pada ayat tu. Kita dapat jaga makna ayat yang sempurna. Bila berhenti nak mula kat mana balik. Dia dah ada tanda waqaf tu. Itu cari Quran yang begitu. Itu tip yang kelima. Tip yang keenam, bacalah Quran di tempat-tempat yang tidak mengganggu kita membaca Quran. Contoh, jangan baca Quran depan TV, jangan baca Quran dekat meja makan, jangan baca Quran di pasar. Pasar maksudnya tengah berjual beli, kita baca situ dengan orang berbuat bising. Itu tak. Tempat-tempat yang memang tak, yang boleh mendatangkan mendatangkan tidak hormatnya, tidak beradabnya orang kepada Quran. Sebab kita sendiri yang salah. Quran ni kalau kita nak baca, pertama adab dia apa? Pertama, kena diam. Jangan baca tempat orang buat bising. Kita pun berdosa juga sebab kita baca tempat orang tengah buat benda lain. Quran ni itu adab dia. Jadi kita pilih tempat yang tak ada orang buat bising. Tempat yang terbaik apa dia? Masjid, surau. Dalam bilik tempat kita duduk, kita kunci pintu, kita maklumkan orang rumah kita, anak-anak kita jangan masuk dalam bilik, nenek dah baca Quran, atuk baca Quran. Tempat yang tiada gangguan. Yang keenam, kita kena tutup handphone kita dalam tempoh baca Quran. Sebab takut masa baca Quran, handphone kita tu boleh menyebabkan kita berhenti baca Quran pada waktu yang tak tepat. Kita berhenti pada ayat yang tak sepatutnya. Sebab bunyi handphone terganggu. Jadi handphone tutup dulu.
dalam tempoh kita baca Quran supaya tak ada gangguan. Okey. Itu tip yang ke-6. Tip yang terakhir yang ke-7, pastikan baca Quran bukan dalam keadaan letih atau mengantuk. Tidur dulu tadi. Kita kata 5 minit, tidur sekejap untuk elakkan mengantuk dan letih. Kemudian bangun semula baru baca. Ambil wuduk, basuh muka, baca Quran. Jangan baca Quran dalam keadaan mengantuk ataupun keletihan. Sebab dia menyebabkan kita akan banyak salah baca dan dia akan merosakkan wakaf dan ibtidak kita. Sebab kita tertidur. Bila baca Quran ni boleh tertidur ketika baca. Dia merosakkan makna ayat ataupun kita tak tahu nak mula kat mana, tersalah ayat dan sebagainya. Jadi tidur sebentar sebelum baca Quran tu. Penting. Bolehlah sekadar tu. Wallahu a'lam. Ada dah standby nak tanya? Ada lagi soalan? Okey, tak ada Kalau tak ada soalan, okey. Okey, kalau tak ada, mungkin tak jumpa lagi soalan nak tanya, boleh tanya minggu depan. Kita minggu depan yang terakhir pertemuan kita sebelum masuk Ramadan. InsyaAllah. InsyaAllah. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم يسر ولا تعسر وتمم بخير. اللهم إنا نستحقك ما علمتنا وذكر عند حاجاتنا إليه ولا تنسى أبدا يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kita tangguh tasbih. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa أستغفرك وأتوب إليك. أقول بهذا أستغفر لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ustaz, selamat puasa Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz.